Muflis di usia muda bukanlah satu isu yang baru di negara kita. Secara puratanya, kebanyakan rakyat Malaysia yang berhadapan dengan muflis ini adalah dari golongan muda. Apakah punca dan bagaimana dengan solusinya? Ikuti kami dalam perbincangan mengenai bankrupt muflis di usia muda di webinar Cool pada 25 Mac 2021 bersama dengan tetamu-tetamu yang hebat. Datuk Seri Dr. Hajar Vida, pengasas kosmetik ternama Malaysia. Encik Muhammad Fauzi Muridan, pengarah eksekutif dan ketua Negara Perbankan Islam UOB Malaysia. Puan Ita Izwati binti Ibrahim, pegawai insolvensi kanan bahagian keberangkapan Jabatan Insolvensi Malaysia. Nirmala Supramaniam, Ketua Jabatan Pendidikan Kewangan Isi Rumah AKPK. Klik like dan juga follow Facebook page Cool FM sekarang untuk mengikuti webinar Cool. Mudah dan pantas. Dan anda berpeluang untuk memenangi wang tunai daripada Cool FM. Eksklusif di Cool FM. Assalamualaikum, selamat tengah hari untuk anda semua yang bersama dengan kami secara live di Facebook Cool FM. Terima kasih untuk anda yang telah pun like dan juga follow Facebook Cool FM waktu ini. Jadi Muaz bersama dengan anda seperti yang kami maklumkan beberapa minggu yang lalu. Topik pada hari ini satu topik yang sangat istimewa untuk kita bawakan kepada anda. Jadi apa kata ajak rakan-rakan yang lain, kerana hari ini bersama dengan Muaz dalam webinar Cool kita akan membincangkan mengenai bankrupt ataupun jatuh muflis di usia muda. Ataupun anda pernah mengalami dalam situasi yang amat-amat sukar iaitu muflis, kita ada jalan penyelesaian dan mungkin kita nak mengelakkan daripada anda muflis. Jadi oleh kerana itu kami bawakan tetamu-tetamu yang cukup istimewa untuk anda pada hari ini. Jom, kalau webinar Cool ni kita tak bawa panel-panel yang kena dengan topik kita, memang tak sah. Sebab kita nak highlightkan kepada anda, panel-panel yang kami jemput pada hari ini memang susah nak bawa mereka. Jadi mereka datang pada hari ini pun saya rasa satu kebanggaan, saya rasa kita pun seronok untuk bersama dengan mereka kerana perkongsian ini adalah perkongsian ilmu. Jadi ini diberikan secara percuma kepada anda. Sayang kalau anda tak share kepada rakan-rakan anda yang lain. Jadi share bagi tahu kepada rakan-rakan anda yang lain. Jom kita berkenalan dengan tetamu-tetamu istimewa kita pada hari ini. Seperti yang semua sedia maklum, tetamu kita hari ini iaitu kita ada Datuk Seri Dr. Hajar Vida. Kita tahu pengasas kosmetik ternama Malaysia, tak perlu dikenalkan lagi. Tapi saya nak bagi tahu kepada anda sekali lagi, anda kena dengar betul-betul biodata mereka ini. Mungkinkah ini antara soalan-soalan yang akan kami berikan, yang mana kalau kita tengok dilahirkan pada 24 Oktober 1971 sebelum mengembangkan karirnya sebagai seorang usahawan berjaya, merupakan bekas pengajar di sekolah menengah Poi Lam Ipoh, merupakan pemilik kepada 50 kedai di serata Malaysia dan telah menghasilkan serta mengedarkan lebih daripada 200 produk kesihatan dan kosmetik, mempunyai pengalaman selama lebih 15 tahun dalam industri kesihatan, kecantikan dan juga kosmetik. Dan selain daripada itu juga, hari ini kita bersama dengan pengarah eksekutif dan ketua Negara Perbankan Islam UOB Malaysia iaitu Encik Muhammad Fauzi Muridan, yang mana kalau ada di antara anda yang berkenalan ataupun mungkin dah pernah berurusan dengan Encik Fauzi ni, memiliki pengalaman lebih daripada 38 tahun dalam industri perbankan, memulakan karirnya sejak tahun 1983 bersama dengan United Asian Bank. Semasa berkhidmat beliau pernah memegang jawatan sebagai pengurus cawangan bank di negeri Selangor, Perak dan juga Johor. Jadi inilah orangnya. Mungkin anda yang berada di Selangor, Perak dan Johor pernah berurusan dengan Encik Fauzi. Juga memiliki sijil profesional dalam keuangan Islam oleh Pusat Antarabangsa Pendidikan dan Keuangan Islam Universiti Kuala Lumpur, dan Encik Muhammad Fauzi juga pernah mengetuai bahagian perbankan perniagaan Bumiputera UOB Malaysia selama 18 tahun. Jadi inilah orangnya. Dan seterusnya kita nak beralih pula, seorang pegawai insolvensi kanan bahagian kebankrapan Jabatan Insolvensi Malaysia iaitu Puan Ita Izwati Ibrahim, yang mana beliau ni berasal dari Kelang, Selangor, mempunyai pengalaman yang luas dalam pentadbiran kes kebankrapan dan juga pengulungan syarikat. Wow, orangnya kecil tapi dia banyak menguruskan kes-kes besar. Telah berkhidmat selama 9 tahun di unit kebankrapan, 1 tahun di unit penyiasatan dan 10 tahun di unit likuidasi sewaktu berada di Cawangan Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kini bertugas di Jabatan Insolvensi Malaysia, Ibu Pejabat Putrajaya sebagai pegawai insolvensi kanan di bahagian kebankrapan. Alright, inilah orangnya. Dan seterusnya di sebelah saya dari AKPK yang merupakan Ketua Jabatan Pendidikan Keuangan Isi Rumah iaitu Puan Nirmala, yang bersama dengan kita merupakan graduan Universiti Kebangsaan Malaysia dan dalam sarjana Muda Ekonomi. Dan Cik Nirmala ni memperoleh sijil dalam perancangan keuangan berdaftar, memulakan kerjayanya di sebuah bank komersial di bahagian jabatan kad kredit. Sudah bersama dengan AKPK ni sejak tahun 2009
Dan kini Cik Nimala Subramaniam merupakan Ketua Jabatan Pendidikan Keuangan Isi Rumah di AKPK. Inilah orangnya. Golongan usia muda yang diisytiharkan bankrupt ataupun muflis. Jadi mungkin punca utama seseorang itu diisytiharkan bankrupt. Okay, silakan Bu Ita. Terima kasih atas jemputan. Okey, punca utama kebankrapan tu kita lihat pada proses kebankrapan tu sendiri. Kebankrapan ni merupakan satu proses undang-undang itu di peringkat awal lagi pada dasarnya adalah atas penghakiman tu sendiri. Okey, kalau kata individu tu dia gagal untuk menguruskan kewangan dia, dan gagal untuk menjelaskan hutang tu, bank melalui peguam yang dilantik panel oleh bank boleh mengambil tindakan untuk kebankrapan terhadap individu tersebut lah. Okey. Jadi ini bermakna mereka tidak mampu bayar dan telah pun kiranya dah masuk mahkamah lah kot. Notis kebankrapan penghakiman tu sendiri di peringkat itu merupakan yang asas dia. Okey. Kalau masa peringkat penghakiman tu still lagi tak boleh bayar, itu yang baru notis kebankrapan tu dikeluarkan. Okey. Jadi Cik Fauzi, kita tertanya juga bagaimana agaknya seseorang itu diisytiharkan muflis ya. Mungkin pihak bank itu sendiri adakah akan mengeluarkan notis, akan bagi tahu yang awak ni nak bankrupt ni ataupun awak tak dapat bayar, awak diisytiharkan muflis. Adakah itu yang dikeluarkan selalu oleh orang-orang bank ni? Okey. Silakan Cik Fauzi. Terima kasih Muaz, soalan tu cukup baik dan saya rasa soalan yang harus penonton beri perhatian. Sebenarnya di pihak bank kalau boleh tidak mahu membuat seseorang itu bankrupt. Jadi apabila seseorang tu ada mempunyai pinjaman ataupun pembiayaan bank, bila dia tidak mampu bayar atau tidak membayar bulanan ataupun pembayaran bulanan tu, yang pertama sekali pegawai bank akan telefon dia, memberi peringatan. Kemudian bila bulan selanjutnya masih berlaku juga, mungkin dia akan hantar surat peringatan atau what we call it reminder letter. Dan setelah 3 bulan juga tidak ada tindakan apa-apa, dan barulah tindakan undang-undang akan diteruskan. Jadi secara ringkas saya katakan bahawa macam saya bincangkan tadi, saya berikan contoh tadi, sekiranya tidak mampu membayar bayaran bank, umpama bila kita selsema. Bila kita selsema, kita jangan self-medicate. Pergi jumpa doktor atau jumpa klinik. Pergi ke klinik. Maksud saya, jumpa dengan pegawai bank, berbincang apakah langkah-langkah terbaik. Bank akan membantu anda. Okey. Bank tidak akan mengambil tindakan undang-undang seterusnya macam tu saja. Kita akan membantu semua pelanggan, dan macam apa yang government buat sekarang atau kerajaan buat, kita buat moratorium ataupun masih sekarang ada lagi targeted moratorium ataupun bantuan bersasar kepada peminjam-peminjam yang mungkin mempunyai masalah pembayaran balik. Okey. Proses sebelum seseorang itu menjadi bankrupt adalah sangat panjang. Okay? Dan banyak cara dan juga langkah-langkah yang perlu pelanggan tahu dan ambil peka apa yang harus mereka buat supaya mereka tidak terjerumus menjadi topik yang kita bincangkan ni, menjadi muflis pada usia muda. Yes, dan jangan takut kepada pegawai bank, sebab masa kita nak pinjam hari itu kita tak takut. Kita jadi macam kawan je, tapi bila tak mampu bayar ni kita jadi takut. Takut nak kena bayar. Jadi di pihak AKPK pula, kalau kita tengok ya, mungkin Puan Nimala boleh kongsikan syarat-syarat. Syarat-syaratnya kalau kita nak jumpa AKPK ni macam mana? Adakah bila kita dah terdesak, ataupun kita nampak macam kita ni nak muflis, ataupun kita tak nampak macam tak boleh ruang nak bayar tu kat mana? Adakah AKPK tempat yang sebaiknya untuk kita pergi? Okey, terima kasih Muaz untuk soalan ni. Okey, selalunya dekat AKPK kami ada formula 4A lah. Kami kata ada formula 4A. First and foremost, A yang pertama dia kena akui lah situasi dia macam mana tu. So bila kita tengok akui tu, dia kena tahu dia ni ada pinjaman yang lebih daripada kemampuan dia nak bayar tak setiap bulan. So macam mana dia boleh tahu kalau setiap bulan dia nak bayar pinjaman memang sangkut. That means ataupun dia mungkin akan ambil pinjaman lain untuk settle pinjaman ni.
dia nak bayar bulanan pinjaman ni, dia kena mungkin keluarkan cash advance daripada kad kredit dia dan sebagainya baru nak bayar. So ini sudah tanda-tanda dia mempunyai masalah pembayaran dan dia sudah ada isu kemampuan kat sini, ya. So kita kena akui. So antara yang macam mana yang kita selalu suruh mereka lihat ialah tengok pada nisbah hutang dia, daripada pendapatannya berapa peratus pergi untuk bayar pinjaman dia. So kalau memang dah lebih 60% daripada gaji dia pergi untuk bayar pinjaman dia, ini memang dah kata tenat lah, boleh dikatakan dia memang dah ada masalah. So kedua dia kena act. Kedua dia kena analisa semua ni. Okey, berapa dia kena bayar semua pinjaman ni. Lepas tu ketiga dia ambil tindakan action. Dia ambil tindakan tu pergi jumpa bank. Pergi jumpa bank, bincang dengan mereka, cari klinik dulu, ya. Tapi kalau dia banyak sangat, dia tak boleh masuk keempat, AKPK terus. Datang kepada AKPK, so kami akan lihat hutang dia daripada keseluruhan. Kami lihat holistik dia. Kami tengok macam mana dia boleh bayar dengan pendapatan dia yang sedia ada. So kami takkan tengok satu pinjaman dia, kami tengok semuanya. Sebab kami nak dia kalau boleh bayar semuanya ikut kemampuan. So kami tengok berapa yang dia mampu, bajet dia semua kena buat. Kami tengok berapa yang dia mampu, lepas tu kami akan bincang dengan institusi kewangan yang dia berhutangan, tengok buat penstrukturan semula yang dia mampu bayar, dan institusi pinjaman pun setuju terima, dan kami jadikan dia win-win situation kat sini. So dan kami akan masukkan mereka dalam program pengurusan kredit kami. Okey. Dan ramai kata ingat AKPK bantu bagi duit untuk kita bayar. Tidak sebenarnya. Tak ada. AKPK menguruskan. Tapi anda pergi jumpa AKPK secara percuma. Yes. Itu yang pasti. Percuma. Yes. Okey, percuma bayar tetap kena bayar. Datuk Seri Vida, bila sebut mengenai tak ada duit, bankrupt, hutang dan sebagainya ni, kita tengok Datuk Vida sekarang berjaya. Tapi cerita di sebaliknya, hutang, susah nak bayar dan sebagainya, pernah tak mengalami satu situasi yang hutang terlampau banyak? Jadi macam mana Datuk Seri Vida menguruskan nak bayar hutang ni? Ya, saya rasa semua orang ada hutang. Ya, mana hutang wajib mereka kereta, rumah, mungkin kad kredit, ataupun ada yang hutang-hutang kawan tu mungkin itu verbal punya agreement lah. Tetapi masalah yang selalu dihadapi adalah apabila mereka berbelanja, mendapatkan orang kata keperluan-keperluan yang mungkin terlalu over daripada bajet mereka. Usaha, saya tengok ramai yang bila dia nak buat loan rumah atau buat loan kereta, dia pump je duit mana-mana dalam 2-3 bulan untuk nak melayakkan mereka untuk nak dapatkan fund ataupun pinjaman. Walaupun macam mereka agak-agak mampu saja. Saya tengok banyak yang macam gitu. Jadi bila dah macam kalau ada masalah apa-apa, mereka akan start nak membayar pinjaman perumahan, kereta ataupun kad dan sebagainya. Jadi mereka kalau dalam situasi begini, mereka effort apa? Effort you dah nak makan lebih, nak rumah lebih, nak kereta lebih besar, tapi adakah bekerja dengan kadar yang sama? Adakah berniaga dengan kadar yang sama? Ataupun tindakan ataupun cara you dulu masa perbelanjaan untuk nak membayar pinjaman tu berapa, dan sekarang ni benda dah bertambah, tapi adakah you bekerja dengan cara yang sama? Dan adakah pandemik ini disalahkan? Pandemik asal-asalnya apa masalah boleh bayar moratorium pun pandemik. Tak boleh, jangan kita sekali-kali menyalahkan keadaan ataupun ini takdir pandemik ni. Jadi kita kena menokar arus sikit. Macam kalau dululah, kalau saya lah, tak cukup 7 hari seminggu nak kerja. Sebulan tak cukup 30 hari. Kalau ada banyak masa nak kerja lagi, ya? Kerja, tidur pun lewat. Mata kalau tengok macam gapo. Tapi inilah hakikat orang niaga, kebanyakan tidur lewat malam. Dia ada sacrifice dia here and there. Tak tidur tak cukup, kena travel pergi sini sana, kena promotion, kena berbagai cara. Jadi ini bila kita dah buat, tapi buat jangan sembrono, you have to plan. Apa planning you? Okey, aku kena bayar kereta, kena bayar rumah, kena ada perbelanjaan nak itu nak ini. Aku kerja, contohnya makan gaji. Betul. Tapi ramai yang buat part time, jadi driver Grab lah, jadi driver yang makanan-makanan sekarang ni. Tapi bisnes sendiri ada lebih bagus. Bermula dari rumah dengan buat apa yang you jangan suka hati buat. Tapi apa yang orang minta. Okey, Datuk, mic tu kena ke dalam sikit, Datuk. Ada yang cakap tadi tak dengar suara Datuk ni. Okey. So maknanya, saya mungkin salah lah kalau macam advice orang yang bekerja, macam contohnya cikgu ke berapa. Kerja makan gaji ni? Makan gaji ni meniaga.
Tapi ramai juga yang buat begitu dan mereka sukses lah. Tapi tidak mengganggu apa yang mereka buat lah. Contoh Takut ada hutang-hutangnya, Datuk. Maksudnya kalau diorang tak ada duit, diorang nak ambil modal, let's say diorang berhutang. Adakah bagus untuk berhutang tu? Takut nanti tak boleh nak bayar pula. Itulah desire tu kadang-kadang diketepikan segala masalah tu janji dapat permulaan, tapi bila nak hadap tu susah. Betul. Tetapi effort tak buat lebih. Itu masalah. Jadi buat effort lebih. Contohnya kalau tengok orang berjaya, kebanyakannya adalah berniaga. So nak niaga apa? Tertanya-tanya, ada yang berniaga syok sendiri, dia suka apa, buat apa dia suka tu, dia tak tengok market nak apa. So market nak apa sekarang? Dalam keadaan sekarang. Saya tanya awak. So dia tengok season. Season now ialah nak masuk kepada Ramadan. You takkan nak buat tudung, nak buat baju, bukan bidang you. Tapi apa yang you nak grab masa opportunity Ramadan. Apa dia, Muaz? Ya, sekarang ni jual-jual untuk bazar Ramadan makanan-makanan lah. Tapi adakah itu low class? Oh, tidak. Kita buat dengan cara kita tersendiri lah tu. Buatlah lagu tu. Kalau you nak tambah RM5,000 tu boleh. Maknanya Ramadan, bazar Ramadan mungkin orang tak pergi, tapi you boleh buat delivery. Betul. Bukan you delivery, you masak je, janji hasil tangan yang sedap, ada orang akan pick up. Dan you kena berjinak-jinak dengan media sosial, yang mana mendapatkan peluang periklanan secara percuma, tetapi kena kreatif, inovatif dan kena ada wow sikit. Ada orang yang mengambil jalan pintas, membuat tonggeng ke gapo semua untuk orang kecam. Kecam tu, kecaman itu dia convert to sale sometimes. Tapi berjaya tu. Berjaya. Janganlah macam tu, banyak cara lain lagi lebih kreatif yang kita boleh buat. Utamanya makanan, you kena ada reference. Reference you kat mana? Skodeng orang punya IG, skodeng orang punya Facebook. Ambil situ sini and then you buat cara you. Lagu tu lah for the first start. And then bila you tak buat, you tak tahu mana nak twist sini sana you punya kemahiran, nak buat macam mana. You kena belajar. Ngedit kena belajar. Saya ni umur berapa saya boleh mengedit? Baik. Datuk Seri, kita sambung balik. Banyak ilmu ni. Ini Datuk Seri bagus ni. Kalau kita tanya sikit, dia punya ilmu tu dia bagi tak kerkut. Tapi saya tertarik pada desire. Bila you ada desire, or you ada hutang, you boleh lunaskan hutang you sebab desire you tu mengatasi segala-galanya. You nak bayar hutang. Inspire your desire. I'm a diva living la vida. Baik. La vida living tu? Silakan. Okey. Alright, berbalik pada kita punya topik mengenai bankrupt dan juga muflis ni. Cik Fauzi, ni kalau let's say lah kita dah bankrupt, kita dah muflis kan. Boleh ke kita nak buka akaun balik? Akaun kat bank balik ni? Kita ni dah muflis kan. Okey lah, kita sana dah muflis, bank sana kita dah cuba. Ada satu bank, UOB nampak peluang ni boleh. Boleh ke kita buka akaun baru ni? Kalau dah muflis ataupun bankrupt? Ya. Cantik soalan tu, Muaz. Boleh saya gunakan Muaz sebagai contoh tak? Boleh. Minta izin ni. Apa salahnya? Ni contoh ya, bukan doa. Contoh saja. Umpamanya sekiranya Muaz telah dijatuhkan bankrupt. Sekiranya Muaz tak boleh, maknanya Muaz dah tak mampu membayar hutang-hutang di yang Muaz ada. Sama ada dari segi bank ataupun daripada kalau Muaz peniaga, mungkin daripada supplier ke apa yang menjatuhkan bankrupt tu kan. Jadi Muaz sendiri perlu hidup dan perlu menyara family. Betul tak? Jadi Muaz masih bekerja dan Muaz punya akaun yang telah dibekukan di bank-bank lain kerana status muflis tadi. Apa yang Muaz harus buat adalah pergi jumpa Division Puan Ita. Minta surat pelepasan kebenaran daripada pegawai dia untuk dibenarkan membuka akaun untuk sebagai sara hidup. Tanpa surat kelulusan tu, surat pelepasan tu, Muaz tidak boleh buka akaun mana-mana. Sebab Muaz tidak, sebagai contohnya, Muaz tidak boleh joli kalau tak bayar hutang tadi. Betul. That's the issue. So, Muaz kena dibenarkan membuka akaun untuk membayar sara hidup tadi. So, Muaz kena pergi jumpa Jabatan Insolvensi, minta kelulusan untuk buka akaun kerana untuk masukkan gaji ke dalam akaun tadi. Jadi Puan Ita dah dalam Cik Fauzi ada sebut mengenai division Puan Ita tadi. Susah ke kalau kita nak minta pelepasan untuk nak buka akaun ni? Dia tak susah. Janji yang bankrupt, individu yang declare bankrupt tu perlu hadir lah. Kena tunjuk bukti tak yang kita dah bekerja? Ya. Untuk apply untuk yalah mustahil kalau dah kerja, takkan kita tak benarkan dia untuk buka akaun kan. Kita akan benarkan, tapi ada syarat-syarat dia lah. So kena hadir. Kita ada isi beberapa borang statutory lah, antaranya
kita adakan sesi temu kenal orang kata. So dari situ kita akan tahu dia kerja apa semua. Dan di samping tu ada juga dia mohon untuk kebenaran untuk membuka akaun. So kita akan benarkan. Tapi ada syarat dia lah. Limitasi akaun tu tak ada masalah Maksudnya berapa banyak nak dimasukkan, berapa banyak pengeluaran sehari ada dibataskan sebab dia dah muflis atau bankrupt? Itu soalan yang Puan Ita kena jawab sebab umpamanya bila seorang tu dah muflis. Katalah dia punya gaji besar dan dia pula boleh dalam pada tu boleh berkemampuan untuk makan angin pergi overseas apa semua. Itu tidak dibenarkan sebab masih berhutang dan hutang-hutang yang lama masih belum dilangsaikan. Jadi kelulusan daripada Jabatan Inflasi ada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jadi memang kena pergi. Ada syarat dia lah. Biasa kita akan tengok berapa pendapatan dia akan perlu declare lah. Penyata pendapatan 6 bulan. Kita akan tengok kat situ dia punya trend perbelanjaan, pendapatan dan perbelanjaan ni lah. So kita akan tetapkan berapa potongan. Kita akan benarkan dengan syarat ada potongan untuk bayar hutang. Bayar hutang, ya. Okey, jangan seronok sangat nak buka akaun, pergi sana pergi sini, hutang tak nak bayar. Okey, jadi Puan Jemalah, kalau kita tengok di AKPK itu sendiri kan, orang macam tak percaya. Kenapa perkhidmatan ni diberikan secara percuma? Mana dalam dunia ni ada benda yang percuma? Semua nak dibayar. Saya rasa macam AKPK beri perkhidmatan percuma, mungkin boleh kongsikan sikit. Betul ke percuma ataupun sebenarnya ada charge, hidden charge kot. 2 kali jumpa baru bayar. First percuma, second bayar. Puan Nima mungkin boleh kongsikan. Tak kena percayalah. Dah jumpa lagi kena percaya dia memang percuma. Perkhidmatan khidmat runding kami memang percuma sebab yang ni ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia khas untuk membantu peminjam ni supaya dia dapatlah mengelakkan daripada jatuh ke bankruptan dan tindakan undang-undang selanjutnya. So memang ini boleh dikatakan satu perkhidmatan yang sangat unik. Walaupun di dunia ni boleh dikatakan we are one of the most unique lah servis boleh dikatakan yang ada perkhidmatan ni yang memberikan untuk khidmat runding cara macam mana kita boleh menstruktur semula pinjaman ni supaya tidaklah dikenakan tindakan undang-undang yang lanjut, dia hilang rumah ke, dia hilang kereta dia ke dan sebagainya. Sebenarnya Muaz boleh tanya juga kenapa dia tak pergi ke bank terus, kenapa bank ni tak membantu ke dan sebagainya. Bukan, itu bukannya sebab seorang tu memang kalau kita lihat secara purata, dia bukan ada satu pinjaman dia. Dia ada beberapa pinjaman dari beberapa bank. So kadang-kadang dia sukar untuk dapatkan satu struktur yang sesuai dengan dia daripada semua bank. Dia akan berlainan struktur. So kami akan tadi pun saya dah cakap, kami tengok secara holistik. So jadi kami membantu menstruktur semula. So tolong ingat memang percuma. Jangan terpedaya kalau ada orang menelefon mengatakan kami boleh membantu, kami boleh struktur semula dengan bank dan charge dia mungkin beberapa peratus daripada jumlah pinjaman tu. Tak ada apa-apa. Semua bayaran akan dibuat melalui AKPK. Kami gunakan akaun bank Maybank. Jadi semua pinjaman tu kami dah struktur semula, kami kumpul dan kami agihkan kepada bank. Mungkin boleh tanya kenapa tak bagi diorang bayar bank terus? Adakah kami ambil sesuatu? Tak ada. Tak ada. Sebab kami ambil tu supaya kami boleh membantu dia berterusan. Sebab kami masih memberikan pendidikan kewangan yang berterusan dengan dia supaya kami bukan saja bantu dia struktur semula. Kami nak bantu dia supaya dia tak jatuh semula. Kami nak bantu dia dari segi dia orang kata rehabilitated. Jadi seorang yang orang katakan baru dari segi kewangan dia. So kami ada beberapa kes yang berjaya dan mereka memang dapat selesaikan satu demi satu pinjaman dia. Dan mereka sekarang ni mereka jadi macam ambassador kami. Kami ada seorang pemandu taksi. Dalam taksi dia ada risalah AKPK. Dia akan paskan kepada penumpang lain ya, katakan bercerita tu kan. So dia akan paskan. So jadi kebaikan ni bukan sahaja yang kami bagi tahu tetapi mereka yang telah berjaya dah dapat selesaikan hutang sebab kegembiraan menyelesaikan hutang ni lain tau. Dia punya happiness ni lain. So jadi kami nak ia berkekalan supaya dia dapat tu sebabnya perkhidmatan ni percuma. Jangan terpedaya ada bayaran. Semua bayaran yang dibuat kepada AKPK akan diagihkan
kepada semua bank yang berkenaan. Okey, sebab kalau kita sendiri bayar, saya takut kita tak berdisiplin. Ya, betul. Ada balance. Tak apa, saya bayar sendiri hari ni bayar, esok tak bayar, nanti jatuh muflis balik. Alright. Jadi Datuk Seri Vida bersama dengan kita pada hari ini. Seperti yang semua sedia maklum kan. Kalau kita tengok, nak pastikan pelaburan dalam perniagaan tidak mendatangkan kerugian. Jika terdapat kerugian, bilakah Datuk Seri Vida membatalkan perniagaan tersebut dan berserah kepada kerugian tersebut? Maksudnya setiap perniagaan pasti ada risiko. Ya. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan sikit antara pengalaman-pengalaman. Buat bisnes ni tak jadi lah. Rugi lah bisnes ni. Okey, buat bisnes terutamanya kalau kita ikut kita punya kemahuan. Contohnya, saya nak cater satu market iaitu market bola sepak yang saya taja dulu. Saya mengeluarkan pamoga dalam bentuk can drink yang mana saya jual hanya dengan RM5. Okey. Tapi pamoga sebenar harga RM168. Tapi saya berhadapan dengan masalah logistik. Yang mana orang nak minuman tu. Orang nak sangat setelah saya buat iklan besar-besaran di TV. Terutamanya di TV3 masa saya sponsor Liga Super sepanjang tahun. Tapi masalahnya kos untuk postage barang tu berat. Barang tu ada lebih kurang 6 kilo. 6 kilo kita kali dia punya kos lebih kurang RM30. Dan ejen nak mengambil pula, nak menghantar. Berat tu dia punya item tu. Jadi saya bukan bidang saya. Maksudnya orang lain jalan juga air mineral macam mana, air kotak macam mana berat juga. Tapi yang ni pun berat. Tapi bukan bidang saya. Tapi saya rasa dengan branding yang besar pamoga saya boleh buat. Tapi yang ni saya flop. Saya fail jugalah sebenarnya. Tapi saya anggap ini sebagai satu periklanan lah. Saya kena reda lah. Walaupun saya mengeluarkan kos yang besar untuk mengeluarkan 6 juta tin air. 6 juta tin air pamoga jual RM5, modal RM2.5. Berapa dah kos dia tu? Jadi saya tak kira dia punya costing tu. Dan akhirnya saya lelo-lelo jual saja. Saya tak dapat modal balik pun, tetapi saya cover dengan benda lain. Tapi sekurang-kurangnya saya pujuk diri saya telah menyumbang kepada industri sukan negara. Walaupun you ingat ke tak? Ingat. Stadium Pink, siapa tak ingat? Stadium Pink sampai sekarang. Itu masih ada iklan lah. Seorang akan ingat, ku putih. Kau ni, ku putih. Barulah putih, orang akan ingat. So saya letakkan ini sebagai advertisement. Dan advertisement saya besar sangat. Dia punya belanja besar sangat. Yang mana, tapi dia dapat pun banyak. Tapi sekarang ni saya nak cari cara lebih mudah. Saya pun memang usaha supaya saya lebih dapat banyak daripada dulu. Tapi iklan ciput. Modal kecil. Sebab iklan memang modal mega. Mega, babe. Jadi menyeramkan juga bila keadaan sekarang kita tengok balik muhasabah diri. Yang mana dulu aku sangat boros. Aku sangat berbelanja, suka hati. Tak ada kesatuan pun sehingga saya jadi seperti hari ini. Saya kaji-kaji sikit, saya buat. Tapi saya kaji dah benda ni, tapi saya rasa macam boleh buat. Tapi masalah logistik dan masalah harga yang murah ni bukan market saya yang boleh buat. Sebab saya ada dua benda. Contohnya RM168 sebotol dan menyihatkan dengan cepat pamoga. Dengan benda ni RM5 satu tin. Makan 10 tin ke satu karton dulu baru sihat. So orang nak fast track. Maka promote kita pun harap ke TV tapi mulut cakap pamoga. So dia berbelah bagi. Betul. Jadi moral of the story juga, you fokus, jangan tamak. Maksudnya you boleh fokus. Kalau you tamak 3, kalau you nak lebih lagi tu dia dah jadi pembaziran. Yang mana produk lain tu dah jadi macam tak boleh nak ke depan, jadi dia pergi slow. Maka you akan berhadapan dengan stok yang berlebihan ke, modal terbenam kat situ. Maka you punya growth tu tidak hebat seperti mana kalau you buat 1, 2 atau at least you nak sangat ambil lah 3 produk macam gitu. Okey. Jadi memang dalam perniagaan itulah dia. Yang paling penting kita mengaku kekilafan ataupun kesalahan kita, buat yang baru. Sebab tu kita tengok macam-macam yang dibuat. Jadi Puan Ita, kalau dilihat mereka yang telah pun bankrupt ataupun muflis ni, tadi salah satunya Cik Fauzi dah bagi tahu tak boleh pergi luar negara. Apa lagi agaknya apabila dijatuhkan muflis, dah disahkan oleh pihak mahkamah dan sebagainya, perkara-perkara lain yang kita tak boleh buat. Ni kita nak kena ambil tahu juga. Orang yang tak muflis ni dia tak tahu. Tapi sebenarnya bila muflis ni benda paling kita takut. Susahnya hidup kita ni. Ya, pertama kali tu tak boleh nak buat pinjaman lagi lah. Okey. Maksudnya kalau kata kita akan dapat, katalah nak dapat RM500. So itu kita kena bagi tahu pula. Orang tu yang kata kita ini bankrupt. Satu lagi, kita tak boleh nak pergi overseas.
tak boleh membuka syarikat. Okey. Nak berniaga ke. Dan memegang jawatan sebagai ahli Dewan Parlimen, persatuan yang itu, tapi itu boleh minta kebenaran. Okey, jadi maksudnya macam mana kalau diorang, okey, let's say lah diorang ni dah biasa berniaga, tapi bila dah diisytiharkan muflis, diorang tahu nak bayar tu kos yang banyak kan, jumlah yang banyak. Jadi macam mana kalau tak boleh, tak dibenarkan berniaga, apa lagi solusi lain? Dan dalam kes-kes yang Puan Ita pernah lihat, macam mana diorang bangkit balik untuk bayar hutang-hutang tu? Okey, katalah yang declare bankrupt ni individu, dia ada syarikat ataupun dia bekerja dengan syarikat yang ahli keluarga dia. Okey. Boleh minta kebenaran. Apa-apa pun kena hadir ke Jabatan Insolvensi. Mohon kebenaran. So, biasa kita akan benarkan. Maksudnya bila ada kebenaran tu, kita nak buat langkah seterusnya boleh? Ya, boleh. Okey. Tak semestinya kita tak boleh nak bagi dia bekerja. Yes. Kalau tak dapat itu pendapatan, macam mana nak bayar hutang kan? Dah lah orang tu semua benda tak boleh buat. Betul. Kalau tak boleh bergerak langsung, apa je bantuan ataupun solusi yang boleh dilakukan. Okey. Dan kalau kita lihat, tadi Puan Nimala dia bagi tahu AKPK ni menguruskan pembayaran tersebut. Okeylah, dah cantik dah AKPK uruskan nak pembayaran pada bank-bank ni. Tapi dia pula tak bayar juga pada AKPK. Dah lah kita uruskan. Dah sediakan satu akaun untuk nak uruskan bayar pada bank-bank ni. Sekarang ni masalah dia. Dah bukan AKPK, bukan masalah orang lain dah. Masalah dia. Rupanya AKPK dah tolong pun dia tak nak bayar juga. Jadi macam orang macam ni, macam mana tindakan? Apa yang AKPK nak buat ni? Dia ni kita panggil dia habitual late payment master ni. Dia yang memang dah tabiat lah. Dia tak bayar. Tapi ada juga yang mungkin ada situasi yang kecemasan lah. Mungkin dia dah masuk program, lepas tu dia hilang kerja dia, punca pendapatan dia hilang, bisnes dia jatuh atau jatuh sakit dan sebagainya. So bagi mereka, kami bagi tahu jangan senyap, jangan berdiam diri. Bagi tahu kami sebab selepas dia masuk program, kami memang akan pantau. So kalau dah 1 bulan, 2 bulan tak ada bayaran, kami akan buat panggilan, kami akan tanya. So kalau dia beritahu, okey ini situasi dia bagi tahu kami mungkin sakit ke apa, dah dimasukkan hospital, tak ada pendapatan, dan dia bagi kami surat dia semua, kami boleh lagi bincang dengan bank. Minta lagi postponement dan sebagainya. Kami boleh. Ya. Cuma kalau dia tak bagi tahu kami apa-apa, then kami tak boleh. Kami tak boleh buat apa-apa, ya. So jadi bagi mereka yang memang hilanglah dari radar kami, tak bayar dan tak bagi tahu kami, dan masuk bulan ketiga kami dah akan tamatkan program ni. Okey, jadi bayaran dia kami dah tamatkan penstrukturan ni, ya. Jadi dia dah balik pada bank. Ya, dia dah balik pada ikut asal bank. So jadi bank akan mula ambil tindakan undang-undang yang berterusan lah untuk menuntut daripada dia. Ya. Jadi tapi ada juga yang akan balik pada kami. Ya. So, jadi kami tengok situasi dia. Kenapa dia tak mula-mula dia tak bayar? Sebab kami tak nak juga yang bagi janji kosong, keep on coming going kan. So jadi bagi dia, selalunya kami bagi dia syarat 1 tahun. Cuba bagi situasi setahun, lepas tu balik pada kami. Ya. Tapi kebanyakannya akan berjumpa dan akan memberikan situasi mereka yang sebenar. Jadi kami akan berunding balik dengan pihak bank. Sebab not everybody macam nak dikatakan sengaja lah. Ya. Tapi ada juga kategori tu. Yang sengaja jadi tabiat tu kan. Tabiat tu. Tu yang kami nak katakan sampai bila. Sampai bila. Sampai bila anda akan berterusan begini. Ada juga dah diisytiharkan muflis pun tak nak pergi berjumpa dengan Jabatan Insolvensi. Dia tak nak. Dia kata kalau saya pergi jumpa insolvensi dapat tahu saya di mana. Tapi sampai bila anda nak bersembunyi, sampai bila anda tak boleh nak katakanlah dapat peluang perniagaan satu, dapat kontrak satu, tapi sangkut sebab muflis. Sangkut sebab rekod bayaran tak cantik kat sini, tak boleh mohon pinjaman. Ini juga saya nak utarakan pada mereka yang berniaga, yang ingin memulakan perniagaan, sentiasa jaga rekod bayaran pinjaman. Sentiasa jaga, sebab kalau rekod bayaran, sebab selalunya bila institusi kewangan nak bagi pinjaman, dia akan periksa rekod bayaran seseorang peminjam tu. Dia akan periksa sama ada dia ni good pay master ke tak, ada ke hutang tertunggak ke. Ini belum insolvensi lagi ya. Ini anybody, you and I, setiap orang yang ada pinjaman, kita ada rekod kita, ya. So jadi pihak institusi kewangan akan periksa sama ada dia ada bayaran ke tak. Dia is a good pay master, dia ada peminjam yang baik ke tak, dia akan dekat. So kalau rekod bayaran yang terdahulu yang diambil ada tak bayar tertunggak 4 bulan, 5 bulan, dia confirm dia takkan luluskan. So kalau yang berniaga ini dia sangkut. Dia selalu sangkut bab ni sebab mungkinlah
masa muda-muda dulu sign sebagai penjamin untuk seseorang, kekasih ke dan sebagainya, beli kereta. Kami ada kes-kes semua dia. Lepas tu ada juga yang mungkin awal-awal dulu ambil kereta tak bayar, mungkin sangkut dan sebagainya, dia dah lupa. Ataupun dia tak ambil. Sekarang ni dia dapat peluang yang besar dan bagus ya, tapi dia sangkut dari segi pembiayaan. Ini yang kita kata jaga rekod bayaran ni selalu. Dan ini supaya dia tak mengganggu peluang dia untuk mara dan maju ke depan. Setiap masalah ada penyelesaian. Mungkin kita bersusah sekarang, tapi ini untuk kesenangan kita masa depan nanti. Okey. Cik Fazli, kalau kita tengok bank tu sendiri kan, nak berikan selalunya pinjaman kepada seseorang tu, apa yang dilihat? Ada orang dah banyak komitmen tapi lepas juga. Ada orang yang tak banyak komitmen tapi tak lepas-lepas. Jadi ada orang kata bank tu cerewet, bank ni susah. Kau pergi bank ni manager dia bagus. Ada orang kata kalau nak buat loan ni kena baik dengan manager. Kena kenal dulu. Jadi sebenarnya adakah memberikan pinjaman ini adalah berdasarkan kepercayaan pegawai ataupun manager tersebut? Terima kasih Muaz. Okey, kita kena lihat ya. Bank tu kita ambil contoh sebagai diri kita sendiri. Okey. Apabila seseorang itu datang, umpamanya kita berdiri di tepi jalan, orang yang kita tidak kenal datang jumpa kita, cakap, "Bang, saya nak pinjam duit abang 3,000. Okey. Seminggu lagi saya pulang duit abang." Awak percaya atau tidak? Itu soalan dia. Kalau tak ditaputi tak percayalah kot. So you kena tahu siapa dia ni. Dia kerja di mana? Apa pendapatan dia? Pernah tak dia pinjam orang dan dia tak bayar ke apa? Jadi itu sama juga dengan bank. Bank akan tanya soalan-soalan yang sama. Okey? Dia tanya, macam mana you nak bayar balik? Okey? You kena ada dokumen untuk support you punya income, pembayaran balik you. Okey? Kemudian dalam bank, sebenarnya semua bank dia akan report data pinjaman kepada satu center yang kita panggil Central Credit Information Reference System, ya, CCRIS, di mana bank-bank semua ni boleh akses kepada information ni. Ini yang Puan Nirmala cakap. Kalau you pernah berhutang dengan satu bank dan you punya repayment tak cantik, bila you pergi kepada saya nak buat pinjaman baru ataupun pembiayaan baru, saya key in you punya IC number, data tu akan keluar, dia akan tunjuk you punya pattern atau corak pembayaran hutang-hutang you di bank-bank lain. Sekiranya cantik, you always pay on time and so forth, mana saya tak ada masalah nak luluskan. Okey, dengan you punya gaji mungkin boleh membayar balik hutang baru ni tadi. Okey, so kita okey. Tapi sekiranya you punya hutang mungkin dengan bank A dah 3 bulan tak berbayar, dengan bank B mungkin 2 bulan, dengan bank C mungkin dah 8 bulan tak bayar, you minta dengan I will say no. Because pattern you menunjukkan yang you bukannya pembayar hutang yang baik. Yang baik, betul. Mana chances dia you tak bayar I akan ada. Dan bukan masalah tu jadi masalah saya, masalah pada Puan Nirmala juga besok. Sebab bila kes-kes macam ni pergi kepada Puan Nirmala, Puan Nirmala akan himpunkan semua hutang-hutang tu besok. Dia akan berbincang dengan you. Dia akan tanya I, "Okey, Fauzi, dia ni ada hutang dengan 5 bank. Kita kena tengok dia boleh mampu bayar cuma 1,000. Kita bagi-bagi seorang berapa untuk sebulan supaya dia boleh hidup." Itu isu yang Puan Nirmala akan buat. Tapi di pihak saya pula, sebelum saya kasih pinjaman, saya kena ada information sama ada saya comfortable atau tidak, ataupun saya boleh luluskan atau tidak. Dan bearing in mind pula, bank-bank ni banyak dia punya undang-undang yang harus kita patuhi. Sebab perbankan ni dia punya undang-undang adalah ketat dan di bawah kawalan bank negara. Umpamanya salah satunya adalah di Responsible Financing Guideline. Okey, maknanya kita mesti bertanggungjawab untuk memberi pinjaman atau pembiayaan kepada seseorang. Sekiranya dia dah memang ada track record yang tidak baik, kita tak boleh bagi pinjam. Kita tidak boleh luruskan. Dan sekiranya pula dia punya pembayaran balik macam Puan Nirmala cakap tadi, mungkin kalau kita himpunkan hutang pembayaran balik dia dah lebih 80% daripada income dia. Saya pun tak boleh luruskan sebab it become a risiko kepada dia sendiri. Kita tak boleh menggalakkan benda-benda yang kata orang tu mungkin memudaratkan dia sendiri.
Walaupun itu memberikan keuntungan pada bank tapi tak boleh. So Yes. kita tahu walaupun ada keuntungan tapi ada kerugian, risiko di situ. Betul, Okey. betul. Jadi Datuk Seri Vida, ni ada orang bertanyakan soalan, dia kata, tanya jawab Datuk Seri, bagaimana ataupun siapa yang menguruskan keuangan Datuk Seri? Kalau tengok pada Datuk Seri ni mesti banyak duitnya. Jadi siapa, ada tak pengurusan keuangan ataupun orang individu yang menguruskan duit Datuk Seri ataupun Datuk Seri sendiri yang urus duit yang banyak itu? Saya sendiri yang menguruskannya sayang. Tapi ada saya punya bahagian konsultan pencukaian dan konsultan untuk buat tax semua tu. Konsult jugalah macam mana nak beli ke lagu mana ke. Tapi basically saya urus sendiri by tangan-tangan ini, yang mana saya rasa tangan yang menghayun buaya ni lah yang banyak buat marketing pun ya, buat account pun ya juga. Lepas tu manage marketing segala itu saya buat. Tapi kalau corporate sebenarnya dia allocate kepada department tu, department ni. Tapi yes, memang saya ada department tu, tapi saya ni nak tahu daripada awal, semua daripada awal dia, sebab macam my business is my soul. Jadi bila saya libatkan diri dalam bisnes itu, dia menjadi alhamdulillah. Macam contoh saya dulu niaga emas, tapi orang tak tahu pun saya niaga emas sebab saya buka sekadar buka and then Biar aja. Akhirnya daripada emas 10 kilo, akhirnya tinggal berapa kilo saja. Apabila saya ambil alih dalam masa setahun ni, lepas PKP, masa PKP orang kata masalah tak ada PT ke apa. Orang beli emas beratur, tunggu berkejam-kejam nak beli emas. Katanya emas makin murah lah, emas harga naik lah. Masa PKP mula harga semakin naik, orang berebut nak beli, takut emas naik lagi. Lepas tu emas dah turun sikit, orang beli lagi. Tak kira masuk, orang sentiasa beli emas sampai kena tak ada rela jaga segala untuk nak jaga kedai emas itu. Takutnya orang tu ramai sangat ada masalah-masalah lain lah. Jadi menunjukkan sebenarnya rakyat Malaysia ni banyak duit, cuma tahu nak manage macam mana. Kalau saya nak managekan saya punya bisnes ni, alhamdulillah lah ada caranya, dan cara itu kalau saya nak kongsi ni panjang. Tapi satu je saya nak royak. Jangan beli sesuka hati dan jangan beli berhutang. Contohnya kalau kita nak beg tu, kita macam kita beli beg ni aku keinginan lah sebab prestige, memiliki beg-beg berjenama kereta tu, rumah tu ada lah. Jadi beg ni penting juga. Satu beg dalam 20,000, 30,000, paling busuk pun 8,000, 9,000 kita nak. Tapi tak apalah, kredit kad ada swipe. Tak apalah, swipe kredit kad. Lepas tu bila you nak bayar? Kalau nak bayar sekaligus rasa sayang. Kalau biarkan dia jadi bertimpa hutang itu. Jadi kalau boleh you sendiri gunakan, pada saya gunakan kredit kad itu sebagai satu kemudahan membayar, tak payah bawa cash. Lepas tu you lepas 5 hari sebelum dia kenakan interest tu bayar terus. Maksudnya kan dia bagi kredit 30 hari. So 30 hari cari pitih lah, ataupun cari pitih dulu, settle kosongkan akaun kredit kad tu, barulah you bayar. Maksudnya barulah you beli and then you bayar sebelum dikenakan interest. So kena buat perancangan begitu. And then kalau boleh schedulekan pembayaran. Kalau sekarang ni dulu kita suka buka-buka cek segala kan. Sekarang ni kita schedulekan pembayaran semua bil ke utility, berapa hari bulan kita nak bayar, gaji 5 hari bulan utility, lepas gaji, sebelum due, lepas tu kereta-kereta semua kadang-kadang kita mungkin sebab kereta banyak, hari ni 10 hari boleh, hari ni 20 hari boleh, so dia akan jadi lewat. So bincang dengan bank satu date yang kita rasa tak menjadikan kita ada macam due kepada loan kita itu sekalikan. Mungkin kena adjust macam mana supaya kita tidak kata nampak ada lambat bayar. So tak nak jadi late payment master lah macam gitu. So dah pitih pula. Pitih pula, janganlah you ambil sesuka hati macam you CEO kan. Ambil duit cash sesuka hati buat ni. Keutamaan kepada syarikat. Macam contohnya gaji pekerja lah. Yang mana yang ini yang menjadi trust kepada kita punya business growth macam itulah. Sebab kita tak ada pekerja yang orang kata macam kita bagi mereka keutamaan itu macam lambat-lambat kau gaji ke apa semua tu menjadikan masalah pada kita lah, backfire. Pekerja pun main-main nanti. Okey, jadi kita ada soalan daripada Facebook rakan-rakan kita yang hantarkan komen. Antaranya ada Raja Azrin Syafiqah. Macam mana pula pihak insolvensi dah bagi surat untuk buka akaun, tapi pihak insolvensi juga isukan perkara ni untuk kenakan denda? Puan Ita, dia tanya. Denda yang macam mana? Tu saya tak tahu denda macam mana, tapi ini berdasarkan komen, ada ke denda-denda yang diberikan kalau ialah dia buka akaun dan sebagainya? Itu kalau pada saya, kalau buka akaun tu tak ada denda. Ya, Mike. Okey.
Alright, tak apa. Sementara okey, boleh pegang mic tu sementara nak jawab tu ha. Okey, abang. Okey ah. Mungkin dia takut gini lah, nak kena bayar. Macam kalau nak buat apa kena bayar dulu. So dia takut nak bayar dulu, takut gigi tak free kan sedia insolvency. Mesti nak kena bayar dulu apa-apa. Ada ke kalau nak buka akaun tu? Nak buka akaun tu tak dikenakan kos pun. Just buat surat permohonan, kemukakan surat majikan. Okey. Dan kita akan tengok berapa pendapatan dia yang perolehi tu. Pendapatan bersih, perbelanjaan dia. Kita akan tetapkan potongan lah untuk jelaskan hutang. Biasanya kita akan tengok, contohnya katalah dalam pendapatan ni 2,000. Mungkin kita akan kenakan mungkinlah dalam 200. So yang itu yang akan membantu. Kalau tak bayar hutang, susahlah kan. Jadi berapa lama nak terikat, nak duduk dalam status kebangkrapan tu? Kiranya tak adalah denda-denda yang... Tak ada. Betul lah. You dah susah. Takkan Jabatan Insolvency nak susahkan lagi? Dengan denda-denda yang mengarut dan sebagainya. Okey, mungkin ini saya tak tahulah berdasarkan pengalaman atau mungkin dia dengar orang cerita. Kadang-kadang bila kita dengar orang cerita ni, kita tak berada kat situ pun tak boleh juga. Betul. Jadi ada lagi soalan, dia kata, kalau kita muflis, boleh tak membeli rumah dari Siti Atikah Muhammad Yusof? Mungkin Cik Fauzi? Okey. Mungkin penonton semua kena faham apa yang dimaksudkan seseorang tu berada dalam status muflis. Okey. Okey, bila seseorang tu status muflis, bermakna dia dah tak mampu nak membayar hutang-hutang dia. Dalam keadaan sekiranya, saya bagi contoh, sekiranya dia seorang pelanggan bank yang mengambil pembiayaan perumahan. Bila dia tak berbayar, dia tak boleh bayar, dia dah pergi APK tak boleh bayar, kemudian tindakan undang-undang diambil. Umpamanya mungkin masa dia beli rumah tu harga 500. Kemudian dia tak bayar hutang bank and so forth. Bila tindakan undang-undang diambil, sebelum dia jatuh bankrupt, bank akan jual rumah dia, akan lelong rumah dia. Okey. Mungkin bila bank akan lelong, mungkin cuma dapat 400 dan tak dapat cover hutang dia. Jadi sebelum bank rumah dia kena lelong, pelanggan tersebut biasanya kita akan nasihatkan, kalau you boleh cari pembeli sendiri, you jual. Mungkin you dapat harga lebih baik. Sebab kalau lelong ni orang akan tahu, you akan tahu. Bank akan ikut valuation, formal valuation daripada panel valuer, dan dia akan go for the reserve price yang mungkin lebih rendah. Okey, mungkin cuma dapat 400. Kalau mungkin dia lelong, tak dapat cover semua hutang dia. Jadi maknanya bila orang tu muflis, dia dah tak ada harta. So aset dia pun dibekukan. Aset pun dah tak ada harta, dah jual. Dah jual semua. Kita masuk dah jual kereta apa semua lah. Yes, apa-apa rumah ke kereta dia tak ada apa-apa. Sebab itu kita cuba benarkan dia ada akaun untuk menyara hidup keluarga dan diri dia sendiri dengan kebenaran daripada pihak insolvensi. Jadi bila soalan you kata dia dah muflis tapi dia nak beli rumah. Soalan dia, kita berbalik kita pada dua isu tadi ya. Dia dah muflis, maknanya dia ada hutang yang belum dibayar. Betul. Jadi prioriti dia dari pihak insolvensi dan juga pihak bank adalah dia harus selesaikan hutang dia dulu. Sebelum dia boleh berhutang dengan hutang yang baru atau beli rumah. Okey. Jadi soalan tu dijawab dengan erti kata dia tidak boleh beli rumah selagi dia tidak keluar daripada status muflis. Jelaslah ya, sebab kita bankrupt atau muflis ni memang kita tak mampu nak bayar yang lain, macam mana kita nak ambil hutang yang baru. Tapi ada juga Apik Syafiq kata macam Sitos Sikris tu boleh bankruptcy ke? Okey. Sitos tu boleh sambil jawab soalan tu? Okey. Sitos tu adalah sistem informasi di mana katalah seseorang tu, umpamanya saya lah. Saya ada hutang ataupun saya buat pinjaman atau pembiayaan dengan UOB, dengan bank A, bank C, bank D. Information tu ataupun data-data tu akan disalurkan kepada Sikris tadi. Sikris sistem tu akan simpan data-data tu. Jadi sekiranya ada pembiayaan baru yang saya mohon daripada bank saya, dia akan tengok sistem ni, dia akan nampak semua total pinjaman saya atau komitmen saya dengan seluruh bank di negara kita. Dia akan nampak. Daripada situ kita boleh assess, kita bayar elok ke tak elok. Itu saja. Dia tidak boleh buat seseorang itu muflis. Hanya mahkamah yang boleh jatuhkan hukuman sekiranya seorang itu tidak bayar hutang bank. Itu nombor satu. Sitos pula, dia
adalah sistem di mana sekiranya you ada current account, you keluarkan cek, kemudian you tidak ada duit dalam account tu. So pertama dia akan tunjuk tendang, kedua tendang, ketiga tendang dan akan suruh tutup account. That is the SITOS information. Okay. Dan juga dia akan buat keadaan status kebankerapan tadi. Nak tambah dia akan sikit tunjuk pasal SITOS ni. Selain daripada cek sahaja, in fact kalau kita ambil pinjaman daripada mana-mana pihak, tak kisah institusi kewangan atau even syarikat apa-apa kita ambil pinjaman ya. Kalau sekiranya ada tertunggak bayaran dia dan institusi tersebut mengambil tindakan undang-undang, the moment dia orang dah initiate saman, informasi tu SITOS akan pick juga. So jadi dalam SITOS ni bermaksud kalau nama ada dalam SITOS ni bermaksud dalam database diorang untuk keberhutangan ni, dia maksudnya ada tindakan undang-undang dari mana antara pihak yang kita ada tunggakan pembayaran. Termasuk juga bil telekomunikasi, termasuk juga ansuran bayaran perabot ke dan sebagainya. Kalau syarikat tu ambil tindakan undang-undang, dia boleh masuk. So ini yang selalunya kami nak bagi tahu pada peminjam dan sebagainya, anda kena jaga, jangan fikir hanya bank. In fact kalau kita tak bayar bil telefon ke, kita tertunggak pun, segala nama akan sangkut. So you kena jaga semuanya. Jangan lupa juga PTPTN. PTPTN kalau peniaga, supplier dia. Because supplier dia kalau you tak bayar, supplier tu ambil tindakan undang, dia akan keluar dekat SITOS. Information tu akan keluar. Dan bank pun boleh access sistem tu. Mana bank akan tahu sama ada you tak bayar dengan bank ataupun tak bayar supplier you. You tak boleh tipu lah. Memang tak boleh lari. Memang tak boleh tipu lah. Macam mana kita bijak, kita rasa kita boleh fikir, kita boleh lari. Tapi mungkin kita tak berjaya. Jadi Datuk Seri, mungkin bila mempunyai wang yang banyak ni kan, kita cerita orang yang muflis yang tak ada duit. Tapi orang yang ada duit yang banyak, bagaimana agaknya perasaan ataupun takut pada duit tersebut, ataupun mungkin nak tambah duit tu, takut hilang duit tu. Orang yang tak ada duit dia nak tambah duit. Tapi bagaimana pula orang yang dah ada duit ni? Saya nak tahu apa perasaan orang yang dah ada duit, orang yang banyak duit. Macam kita ni masih lagi mencari nak duit banyak, nak duit banyak. Datuk Vida dah ada duit banyak. Jadi takut hilang ataupun nak tambah lagi banyak. Banyak sampai mana? Sampai bila? Takut hilang ni saya punya perasaan juga sebenarnya. Dia takut hilang dan dia terjadi juga pada saya. Dia lost about berjuta tu tadi? Dekat 450 juta. Wow. Takut saya nak cakap. Tapi sebelum tu saya dah rasa dah takut hilang ke mana ni. Tapi wrong investment lah. Wrong investment yang mana saya beli bangunan dekat Shah Alam. Dan bangunan tu saya bela banyak kos sebab saya nak buat studio untuk TV3 masa untuk yang rancangan pun saya tajalah dulu saya banyak program-program tu. Tapi akhirnya bangunan tu terbengkalai. Dan saya habis duit renovation cash, beli pun banyak bayar down payment. So saya lost kat situ dan kena payroll. Dia jadi macam gajah putih dah. Dekat situ. Jadi saya rasa itulah ketakutan itu dan dia terjadi. Dan bila kita takut dan kita rasa kadang-kadang kita ada sense of fear tu ada. Dan kalau kata saya punya sixth sense ni dia macam kita macam ada deja vu. Deja vu, dia boleh rasa kehilangan itu. Tetapi saya tidak mudah menyerahkan lah. Saya letakkan sebagai hikmah dan saya kena usahakan jual lah. Tapi saya nak jual pula, saya tak nak lah jual murah-murah. Saya pegang lagi lah sementara kita boleh survive. Tapi saya rasa ada hikmah lah begitu. Dan ada banyak lagi benda yang saya buat flop. Dan sebab tu saya kata tadi fokus je. Tak payah banyak gila nak banyak perkara. Nak beli investment, bangunan lah apa semua. Jadi itu kadang-kadang payah nak dicairkan apabila kita memerlukan urgent dia. Jadi orang kata balik pada emas. Tapi emas bukan emas perhiasan. Dia ada kos upah dan sebagainya. Maka bila ditukar balik, kalau nak dalam kadar you beli 3-4 bulan, tak dapat untung banyak lah. Kalau beli dalam simpan setahun 2 tahun tu untung banyak lah. Tengok pada keadaan. Jadi macam mana kita target saya nak dapat lagi tu, memang ada target yang besar lah. Maknanya saya kena
tak boleh berhenti untuk mempromosikan dan tidak boleh mengalah pada keadaan yang mana orang cakap sekarang ni memanglah zaman media sosial dan saya kena follow lah, walaupun age media sosial tu saya tengoknya kebanyakannya orang yang muda, orang apa, banyak makcik-makcik ke, makcik-makcik bawah ke tu dia main cara lain. Tapi kita kena go with the flow yang orang nak. So kita kena blend dengan keadaan. TikTok cara TikTok lagu mana, Instagram cara Instagram macam mana, Facebook cara macam mana. Tapi Facebook ada value bias kat situ. Berbanding Instagram dia nak cara pendekatan macam mana. Even orang TikTok dengan Instagram pun Berbeza pendekatan juga dan approach pun berbeza. betul. Twitter cara lain. So semua ni kita kena belajar dan kena pandai tanyalah dan kena pandai benda-benda macam ni supaya kita ada orang kata base untuk meniaga produk-produk kita, ataupun kita kena buka, kena tahu cara dan kena tahu nak mengedit sebagainya untuk kita sebagai bekalan untuk kita niaga. Dan target saya takut nak cakap besar tapi ini adalah doa. Target saya mesti kena ada trilion jugalah kena. Baik. Ini sebab saya pernah hampir dapat. Tapi akhirnya hilang. Tapi kena usaha lagi lah. Usaha lagi ya, Tok. Tapi kiranya saya tak berhenti. tak berhenti. Tapi saya kiranya saya ada backup Cik B. Cik B kena Cik B. Walaupun dia malu. Itu strategi baru yang kita nampak macam wow. Ini antara strategi yang baik juga apabila Cik B mula dikenali dah sama taraf popular dengan mak dia. Jadi itu dia antara strategi. Yes, yang kita tak nampak tapi peluang tu sentiasa ada. Okey, jadi kalau kita tengok untuk orang yang muflis ataupun bankrupt ni, berapa banyak yang diutang? Cik tak, Puan Ita, kalau kita tengok adakah 30,000 kalau kita hutang dah diisytiharkan bankrupt ataupun 50,000? Okey, dulu sebelum pandemik ni 50,000. So sekarang bila kita akibat daripada pandemik ni kita kaji balik, so kita buat pindaan, kita naikkan dia punya threshold tu 100,000. 100,000 baru diisytiharkan muflis Okey. Dan kita tengok pula jenis-jenis hutang-hutang yang tak sepatutnya kita buat ataupun hutang-hutang yang menyumbang kepada muflis dan juga bankrupt. Sila senaraikan Puan Imala. Ini saya risau bila Puan cerita tadi pun saya macam alamak ini aku ada. Alamak ini aku ada. Silakan Puan. Antara senarai hutang yang boleh menyebabkan kita muflis. Okey, kalau kita lihat statistik kebankruptan memang pinjaman peribadi lah, pinjaman pembiayaan peribadi atau peribadi yang menjadi punca utama lah, antara yang tertinggi lah boleh dikatakan muflis, diikuti dengan kereta, pinjaman sewa beli. Peribadi dan juga kereta. Sewa beli. Ini yang kedua. Okey, saya bagikan satu senario yang biasa kami lihat lah. Bila dia baru bekerja, bila dah masuk bekerja, Muaz beli apa dulu? Kereta. Kereta. Betul. So semua tu kita nak beli dulu kan, kereta. So itu antara pinjaman yang boleh dikatakan yang terawal lah, di mana kebanyakan daripada kita ambil So bila dia beli kereta, yang salahnya satu je kat sini. Dia lihat pada ansuran bayaran kereta tu sahaja. Dia mampu ke tak mampu. Dia tak fikir pada maintenance kereta tu. Pembiayaan nak menjaga kereta tu dia mampu ke tak mampu. Ini antara kesilapan yang biasa kita lihat. Dan bila kita ambil pinjaman kereta, selalunya, bukan saya nak salahkan siapa-siapa, tetapi kita akan ditawarkan dengan kad kredit bersama dengan kereta pinjaman tu. Betul, sekarang Sebab strategi dia. Tapi sebagai pengguna, kita kena tahu kita kena tahu. So jadi bila kita nak gunakan kad kredit tu, dia akan mula gunakan kad kredit tu untuk membiayai perbelanjaan-perbelanjaan lain dia dengan kereta tu. Yang dia tak mampu tu tadi. So dia dah mula start guna kereta. Kad kredit. So bila dia dah start guna kad kredit, dia mula akan sampai waktunya dia selalu cemaskan, selalu guna dan lepas tu dia dah tak mampu, dia mula pergi kepada pinjaman peribadi untuk settle balik kad kredit ni. Ni dah hutang, dah gali lubang tutup lubang ni. Betul. Itu konsep kan? Dia akan meneruskan penggalian lubang tu kan. So jadi dah ambil satu pinjaman, dia kata dia insaf. Dia tak nak mulakan pinjaman lain, dia nak settle. Tapi masalahnya dia tak tutup kad kredit. So bila tak tutup kad kredit, dia kata saya nak simpan kad ni untuk kecemasan. Masalahnya dia selalu cemas. So dia cemas balik. So dia tambah balik penggunaan kad kredit dia. So dia tambah. So yang ni yang berulang. So dah akan sampai satu tahap yang dia tak mampu bayar dan dah luar kemampuan dia. So ini antara trend yang selalu kami nampak, di mana untuk menutup satu pinjaman, dia membuka pinjaman lain, dan ini yang akan meningkatkan jumlah pinjamannya di mana dia di luar kemampuan dia. So tak ada pinjaman yang salah.
Tak ada pinjaman yang salah. Cuma semasa kita nak ambil pinjaman, ya, kita kena fikirkan 3 benda ni. Pertama, tujuan saya ambil pinjaman tu. Biarlah untuk tujuan produktif, bukan untuk tujuan bergaya. Macam Datuk Seri cakap tadi, nak beli handbag tu bergaya. Okey. Dia bukan produktif. Kecuali ada investment ya dalam handbag tu, tak apa. Tapi jangan berhutang. Yang ini gaya hidup tak salah. Tak salah kita nak bergaya, tapi biarlah atas duit yang lebihan yang kita ada. So tujuan. Kalau untuk tujuan produktif macam beli rumah. Of course, nilai rumah selalunya naik kan. So, jadi itu kita ambil pinjaman, kita beli rumah, it's an investment. And then kita dapat pulangan lebih tinggi. So, itu dikatakan tujuan pinjaman produktif. So, kita kena tengok apa tujuan dia. Gaya hidup tak nak. Kalau untuk menambahkan aset, menambahkan ni, kita pergi. Lepas tu kedua, kemampuan kita. Kemampuan kita biarlah di bawah 40% gaji kita. Bila kita nak ambil apa-apa pinjaman, kira dan pastikan ansuran pembayarannya di bawah 40% gaji kita. So idealnya kita cakap 40% untuk pinjaman, 10% untuk simpanan, 50% untuk living expenses kita ya. Tu kita kata selalu. Yang ketiga, selalu jaga payment record. Pinjaman yang seperti yang dikatakan rekod SIKRIS, rekod SITA, semuanya up to date. So sebelum saya ambil apa-apa pinjaman, saya periksa dulu. Di mana boleh periksa SIKRIS? SIKRIS ni di semua pejabat AKPK kami ada terminal dia, pejabat bank negara, bawa my card, bawa ibu jari, anda boleh periksa secara percuma dan boleh berdaftar untuk pemeriksaan online ya, berterusan. So lepas tu boleh periksa online. SITOS anda boleh pergi laman web dia www.sitos.com.my, anda boleh periksa secara online tapi ada bayaran. SIKRIS tak ada bayaran ya. So jadi sebagai peminjam ataupun sebagai pengguna ni, at least kami sarankan setahun sekali ni periksalah rekod anda. Macam buat health check, buat dah juga financial check tu supaya anda tahu that you are always okay. So anda tahu kemampuan anda tahu berapa anda pinjam dan sebagainya. Mungkin year end ke beginning of the year tu ada this check yang anda buat dan anda simpan rekod tu. Tak payah check setiap bulan, tak payah. Dia setahun sekali ke macam tu periksa. So you know you're okay. So these 3 things kita tengok dan kita ikut. Saya rasa tak akan ada peminjam yang bersusah nanti. Betul. Dan kalau saya rasa ada orang yang nak check, bila dia buat pinjaman lain, pinjaman tu tak lepas. Masa tu baru dia sedar, alamak ada benda lain yang tak settle lagi. Okey, jadi Cik Fauzi. Ya, saya. Bila kita muflis ataupun bankrupt, bank ni tak ada ke inisiatif ataupun insentif ke yang nak membantu kita ni? Kita ni apa-apa cari bank. Tapi bila kita muflis, tolonglah bank bantu kita juga sikit-sikit. Ada ke cara-caranya? Ada ke inisiatif yang dibantu? Okey. Sebenarnya daripada pihak bank, kita memberi kemudahan ataupun celik keuangan ataupun what we call it financial literacy ni daripada tahap sekolah lagi. Kita berbincang ataupun memberi financial literacy ni daripada sekolah rendah, kemudian sekolah menengah dan juga daripada universiti. Okey, kita pergi ke sekolah-sekolah, universiti dan juga college-college memberi penerangan tentang financial literacy ni supaya anak-anak kita yang muda-muda ni sedar tentang pentingnya membayar hutang-hutang dengan bank. Umpamanya macam you sebut tadi, bila dia tengah belajar, dia ambil PTPTN ke apa ke, dia perlu bayar tu. Sebab information tu masuk kepada SIKRIS. Betul. Dia akan tunjuk. Yes. Mungkin ramai yang tak sedar and so forth. Jadi bila dia bekerja, dia minta nak buat pinjaman housing loan ke, nak buat pinjaman perumahan ke, secara yang Islamik, dia tetap akan keluar. Sama ada konvensional atau Islamik, dia tetap information tu akan nampak. Termasuklah bila you beli kereta and so forth, information tu akan masuk ke SIKRIS. Okay? Kita beri penerangan daripada peringkat awal lagi. Kemudian bila dia dah banyak komitmen dan dia mula terdesak ataupun dalam keadaan sekarang mungkin income dia reduce and so forth, kita suruh dia datang ke bank, kita bagi penerangan. Kita bagi penerangan awal, this is what you should take, this is what you should pay, prioritas kat mana apa semua. Okay? Dan kita akan tanya, selain daripada bank kami, bank-bank mana lagi yang you berhutang, you kena kumpulkan, kita tak boleh nak tahu. Betul. Okay? Sebab itu maklumat peribadi. Tapi you boleh pergi AKPK dan berbincang dengan dia orang, dia akan himpunkan semua dan cuba meringankan bebanan you sebab mereka akan bercakap dengan kami
cara pembahagian hutang-hutang tadi. Okey. Dan itu adalah sekiranya tadi macam saya cakap, dia dah masuk ward lah. Dah jumpa AKPK dah masuk ward lah. Mana specialist akan berbincang dengan dia and so forth, cari penyelesaian terbaik. Tetapi bila dia dah jatuh muflis, dia dah luar daripada bidang klinik, dah luar daripada bidang specialist. Dia dah kena pergi kepada insolvency. Dia kena berbincang dengan insolvency. Okay. Dia adalah unit organisasi yang berbeza. Okay. Sama juga macam mungkin macam Datuk Seri Vida cakap tadi, orang yang berniaga nak keluarkan modal and so forth. Okay. Bila orang yang baru keluar daripada college, orang muda-muda ni, dia nak cari information macam mana nak berniaga, nak keluarkan modal, nak cari modal, please visit SME Info punya web. Banyak information kat sana, bank-bank yang boleh kasih pinjaman kecil, pinjaman perniagaan and so forth. SME Info. Ataupun you boleh berurusan dengan pihak-pihak agensi kerajaan seperti MARA dan juga CGC. Banyak information dan pinjaman kecil yang boleh mereka ambil. Termasuklah tekun dan sebagainya. Okay. Banyak. Tapi sebelum you pergi situ, macam you cakap, you nak pergi rumah orang, pakailah pakaian yang sempurna. Maknanya, apa yang saya cakapkan di sini adalah sebelum you pergi jumpa institusi semua tu, siapkan dokumen you. Okay. Sikris kena cantik, check you punya pembayaran tu semua boleh. Dan juga kalau you nak meniaga yang boleh menjanur pendapatan dan juga boleh membuat pembayaran balik yang sempurna. Okay? Because one thing about kami di bank, sekiranya kita bagi pinjaman kepada seorang, kita tidak duduk di situ. You have to manage the business. Betul. Kita tengok daripada dokumen you. So dokumen you kena betul-betul boleh meyakinkan pihak bank dan you boleh menjana pendapatan dan boleh membuat pembayaran balik kepada pihak bank. Okey. Puan Ita, mungkin kalau kita tengok tadi lebih kepada yang meniaga dan sebagainya, ada ke orang yang makan gaji ni jatuh muflis ataupun bankrupt? Ada. Macam mana orang yang makan gaji ni yang dah tahu gaji bulanan dia dapat masuk, jatuh komitmen pun dia dah boleh manage, tapi jatuh bankrupt? Itu saya katakan tadi. Pengurusan kewangan tu pun penting. So kalau dapat gaji tu, kita bekerja, dapat upah. So first thing kita kena tahulah, kita kena bayar hutang dulu kan. Kalau tak bayar hutang tu yang jadi orang kata masuk pergi kena AKPK semua. Yes, dah komitmen dia lebih banyak lah daripada gaji dia dapat pembayaran hutang tu kan. Perlu bayar hutang dulu. Apa-apa pun kena ni. Okey. Cuma kalau dah muflis tu kena hadir ke Jabatan Insolvensi, cuma yalah masyarakat ni dia ada status stigma takut dengan title muflis tu dan takut hadir ke Jabatan Insolvensi. Kita bukan nak tangkap orang pun. Kita cuma nak bantu dia. Okey, jadi Datuk Seri Vida, mungkin ada tips lah kalau mereka yang buat perniagaan ni lepas tu menemui jalan yang buntu, kegagalan. Macam mana kita nak keluar daripada kegagalan tersebut? Okey, pertamanya mungkin ada banyak kelas-kelas yang dibuat untuk, terutamanya kalau gagal tu adalah yang pertama marketing. Marketing dia sebenarnya jangan dipandang ringan, jangan dipandang remeh dan jangan buat main-main ya. Jangan buat marketing tu tak boleh. Dia tidak berlaku bisnes tu jalan sendiri ya. Dia kena ada auto dia, iaitu bermula dengan marketing. Bila marketing buat, sales dia kena balance. Tak boleh marketing jalan, sales tak ke mana. So left and right marketing dan right dia marketing, left dia kena sale. Kena convert all marketing punya material tu jadi sale. Bagus. Jadi ni you buat macam you post kat Facebook ke post kat apa, tapi menjawabnya tak erti. Menjawabnya delay. Dia ada teknik-teknik menjawab juga. Dan kebanyakannya kalau saya tengok banyak kelas-kelas yang dia buat tu adalah teknik marketing. Closing macam mana? So ada sebenarnya teknik yang you all kena explore, kena tanyalah juga ya, macam mana kalau you nak buat sales itu banyak tapi you bagi macam ada hujan tapi you tak ada. Macam gitu. So itu biasanya saya dapati ramai yang macam memandang ringan dan tak ambil berat benda ni, tak ambil pot. Ini kena ya, letakkan sebagai prioriti sebagai perniagaan. Yang mana sekarang ni paling tak ada pun, saya tengok makcik-makcik kau apa dia buat live lah. Dia buat live marketing and menjawab tu pula kena support lah supaya you
live tu tidak membazir dan tidak sia-sia. Jadi di situ terus sekarang ni kalau buat live terus jadi sale. Mudah saja. Dulu kalau saya mana pergi radio bayar berapa My TV, tapi sekarang ni lebih mudah. Bila masa free, bila masa kita tengok orang traffic ramai, masa itulah kita buat sale, buat marketing and sale tadah. Alhamdulillah dia menjadilah. So, tapi produk tu kena pilih lah produk yang you tengok you mahir dan orang nak. Jangan you mahir orang tak nak pun masalah juga. Betul. Itu. So nak tahu produk apa sekarang yang ni? Okey, makanan boleh. Lepas tu banyak orang buat yang kosmetik apa semua. Yes, you tengoklah mereka buat berbagai cara. You kalau nak buat, semua orang terus nak jadi founder. Salah tu. Betul. Mula dulu. Semua nak jadi founder. Semua nak tidur Datuk Sri Vida. Semua nak dia tak tahu macam mana mula-mula tu nak naik tu susah. Ya, mula dulu adik weh. Barulah you boleh tengok lagu mana dia punya. You kena cari networking. You kena ada traffic pergi kat you dulu. Nanti tak you kota kantin nak jual kat siapa tak kenal pun you. Kenal kawan-kawan 5 orang 10 orang tu takkan nak nego kat 10 orang. Itu semua nak minta percuma tu. Kalau kawan lama minta percuma mana dia nak beli. Ya, jadi you kena build up networking dengan berfriend-friend dengan Maya ini, tapi mereka sangat loyal dan setia sebenarnya kalau kita pandai berjaga mereka. Dan saya nak ayat sini. Jangan tamak nak buat berbagai-bagai perkara. Buat satu dapatkan duit banyak. Kalau saya dulu kaya gapo-gapo nama tu hanya dengan Pamoga yang dijual dengan harga yang sangat kompetitif, sebab saya rasa macam you beli 160 riyal Pamoga, tapi contohnya sakit darah tinggi bertahun ke apa semua pulih dalam masa 3 hari. So formulasi yang sangat saya rasa unik dan jadi hampir 100,000 botol saya boleh jual sebulan dulu. So alhamdulillah, tapi bila saya dah banyak produk kan, fokus dah hilang, tu pun masalah. Jadi ini saya tak malu nak berkongsi. Bukan saya kata saya berjaya semuanya, tapi ada juga yang flop dan saya tak nak you balik benda yang sama lah. Jadi saya recover, tapi akhirnya alhamdulillah. Yang satu lagi sedekah. Sedekah ni adalah kita punya senjata kita untuk orang kata di saat-saat talian hayat kita nak guna, sedekah ini membantu kita. Contohnya di mana kekuatan kita di saat kita lelah dan di saat kita jatuh, macam kita ada up and down, dan inilah yang menjadikan kekuatan. Macam kalau saya kehilangan anak dulu, ke mana kekuatan saya? Saya memang contohnya macam duduk tepi kubur adalah dulu masa kehilangan anak saya tu. Tapi kekuatan tu hadir dengan doa kau, dengan apa yang kita telah buat sebelum-sebelum ini. Dan untuk orang niaga, wajib sunat harus you kena ingat kena banyakkan bersedekah. Banyak sedekah tanpa disedari. Tanpa disedari dia banyak masuk. Kalau saya dulu, dia spark luar biasa apabila saya bersedekah kepada orang yang tak berkemampuan itu, dia tiba-tiba terus dia jadi zoom, tasir datang daripada mana. Walaupun saya kata tadi ada sale, ada marketing, tapi tak ada. Dia sendiri je jadi. Ya Allah, ini ajaibnya. Ini untuk orang punya bisnes punya ni. Tapi kadang-kadang nak keluar duit itu kedekut. Baik aku sedekah, aku beli ni. Tak serusing dia akan mari. Kalau you sedekah you kata boleh beli 1, dia sedekah 20 you boleh beli. Okey, baik. Seri. Itu antara tipsnya, tips yang mahal kita berikan untuk anda eksklusif yang menonton webinar ni. Nak tanya, ada AKPK ni kenapa tak boleh beli kereta? Kesian kawan saya, kereta dah tak tukun, asyik rosak saja. Nak beli kereta murah saja pun, nak pergi balik kerja pun susah. Betul ke AKPK ni? Kalau bawa AKPK nak beli kereta tak boleh ni? Tolonglah. Takkan nak naik basikal lambat sampai. Tak, dia macam ni. Dia kalau dia masuk program kita dah buat penstrukturan semula, kita dah bincang dengan bank. So kita masukkan dalam penstrukturan semula. Apa yang dikatakan report secret tu tadi kan. So apa yang berlaku kat sana ialah bank akan menukar status pinjaman tu, ialah pinjaman ni telah distruktur semula di bawah AKPK. So bila dia ada status begitu dalam report secret tu, dia menunjukkan kepada yang pemberi pinjaman institusi kewangan, bila dia nak pergi mohon, dia akan tunjukkan yang orang ni rupanya ada masalah kewangan dah. So jadi kalau saya nak luluskan pinjaman baru, dia memang risiko tinggi lah. Macam Cik Fauzi cakap tadi, kalau saya nak bagi pinjaman pada awak, saya nak kenal. Dan saya dah tahu dah, ini dah ada masalah kewangan. So jadi ini yang menyebabkan dia tak dapat pinjaman baru untuk beli kereta tu. Kami tidak ada apa-apa halangan. Dia nak beli kereta, dia nak beli rumah dan sebagainya. Bukan salah KPK. Tetapi adalah bergantung kepada discretion ya.
keputusan institusi kewangan tu sama ada dia bersedia untuk mengambil risiko tu untuk memberi pinjaman tu, ya. So jadi bagi kami, bagi anda ni kedudukan dalam penstrukturan ni bukan forever. And if dia tak ada apa-apa legal binding, ya, tak ada apa-apa perundangan, bukan macam bankruptcy you dah isytihar muflis oleh mahkamah tinggi. Kami tak ada apa-apa. So kalau anda dah rasa dah settle, dah boleh settle pinjaman semua ni, your bank has renew. Then bank akan bagi dah mula pinjaman. So why don't kita fokus pada recovery dulu. Kita fokus pada macam mana nak mengubati dan memperbaiki situasi dulu sebelum kita mulakan apa-apa pinjaman baru. Why don't we take it that way as positive? Ini bukan situasi yang kekal. It's not forever. Bukan selama-lamanya. Ini dalam waktulah. Kena adalah sacrifice sikit kan. Then kita try to come up. Okey. Jadi mungkin kepada kawan kita tu yang nak pergi kerja tak ada kereta, mungkin masa ni kita boleh downgrade kehidupan kita, pergi naik motor. Mungkin motor tu kita boleh beli pada rakan-rakan dengan harga yang murah sekian supaya ianya dapat bergerak kan. Jadi itu tak perlu buat pinjaman bank. Jadi kalau anda nak buat pinjaman ataupun nak bayar angsuran pada kawan-kawan tu, itu kepercayaan. Ambil motor yang murah lah. Janji bergerak. Okey, jadi ada yang hantarkan soalan ni, dia kata, let's say lah kita ni muflis, bagaimana nak ambil semula aset-aset yang telah pun dibekukan? Boleh tak ambil aset tu balik? Kata Nash Hamzah. Wanita. Seorang yang dah diisytihar muflis, ya, segala harta dia adalah terletak hak kepada ketua pengarah insolvensi. So kita kena cairkan untuk kita lunaskan hutang-hutang tu. Kecuali harta-harta yang masih bercagar dengan pihak bank, itu tidak terletak hak kepada ketua pengarah insolvensi. Okey. Jadi Nash, kita harapkan jawapan tersebut sedikit sebanyak dapat memberikan gambaran kepada anda kan, kalau kita punya aset ni telah pun dibekukan. Jadi secara kesimpulannya, mungkin Cik Fauzi sendiri boleh rangkumkan apa yang kita bincangkan ni dari pihak bank, nasihat kepada semua. Kita kalau boleh tak naklah anda ni muflis, terutamanya dalam usia muda. Terutamanya benda-benda yang paling senang lah, beri kereta, boleh ambil kereta yang murah. Awal-awal lagi nak ambil kereta mahal. Itu dah silap lah tu kan. Silakan Cik Fauzi. Okey, terima kasih Muaz. Okey, apa yang saya dapat ringkaskan di sini, ya. Bila you ada pinjaman, kita excuse me Nira, I'm going to talk from the religious part a bit, ya. Sebagai seorang Islam umpamanya yang mana pendengar-pendengar Islam, ya. Bila kita berhutang, tanggungjawab kita yang pertama adalah melunaskan hutang kita sebelum kita mati. Betul. Sebab kalau kita tak lunaskan hutang kita, makna amalan kita akan tergantung, tidak akan diterima selagi kita tak lunaskan hutang kita. Jadi sekiranya seorang itu berhutang dan tidak bayar hutang sehingga dia bankrupt, makna dia masih berhutang. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua je isu yang Dr. Wida mention tadi, sedekah. Yes, bagus, dan dia akan membuka pintu-pintu rezeki. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Dr. Wida. Dan saya sendiri daripada sistem perbankan Islam UOB, saya mengetuai sistem perbankan tersebut, dan kita telah mula menggalakkan peminjam-peminjam yang mana pinjam Islam melihat perbankan Islam ni satu solusi atau satu option. Bukan hanya pinjaman secara konvensional, dan melihat satu perbankan Islam tu sebagai satu option yang ada kepada pelanggan-pelanggan Islam, bahawa ada sistem yang lebih baik daripada sistem riba yang kita amalkan daripada conventional banking. Okay? We are Syariah compliant, dan kita produk-produk semua adalah produk yang telah diakui dan diluluskan oleh Syariah. Okay? That is number one. Nombor dua, apabila kita membuat sesuatu pembiayaan, sama ada kereta atau peribadi atau perumahan, go on the rule of thumb, macam Puan Nirmala cakap tadi, repayment you tidak seharusnya melebihi 40% daripada pendapatan bulannya. Okay? Sekiranya you ikut that rule of thumb, insya-Allah you boleh bayar. Okay? Kemudian isu bila banyak sangat pinjaman daripada tempat-tempat bank-bank yang lain tu, cuba himpunkan dan duduk sebentar, buat pengiraan, boleh tak saya bayar dan berapakah jumlah bulanan saya tu, adakah dia melebihi 40% atau tidak.
Dan dalam keadaan pandemik sekarang, sekiranya seorang itu mungkin makan gaji dan ada pengurangan pendapatan, mungkin ada yang company-company buat salary reduction sehingga 30%, ada yang 50% yang kita pernah dengar. Betul. Kita galakkan pelanggan-pelanggan kami jumpa dengan pegawai kami. Kami akan strukturkan, mana kita akan buat pengurangan daripada segi pembayaran balik, dan kita akan cuba panjangkan dia punya pembayaran balik supaya dia mampu bayar. Kita bantu dan kita tidak mahu anda jadi bankrupt. Okey. Okey. Baik. Sama juga responsibility yang dibagi kepada AKPK. Mereka akan bantu anda supaya tidak jadi muflis. Okay? Kami tidak mahu anda jadi muflis. Berbincanglah dengan kami, kasih tahu masalah. Masalah utama yang kita alami daripada pelanggan-pelanggan yang mengalami keadaan muflis ni, bila dia ada masalah dan bila bank call, dia tak jawab, dia tidak datang, Hantar surat tak nak jawab. kemudian bila kita remind dia ignore. Bila dah keadaan dah terlalu advance, bank dah keluar surat saman, dah kena pergi mahkamah pun dia tak datang. Bila dia datang ke bank, dia kata, oh, I tak dapat surat, I tak dapat call. Pada saya, agak mustahil kalau phone number yang didaftarkan dan alamat yang ada, you tidak dapat information tu. Okey. Okay? So, jangan malu, jangan takut. Bank tidak akan charge, bank tidak akan suruh you membuat penalti yang bukan-bukan. Okey? Okey. Datang berbincang dengan kami dan tak perlu gunakan orang tengah ataupun siapa-siapa untuk datang jumpa bank. Datang sendiri. Baik. Sebab jika you datang sendiri, kita senang berbincang dan kasih you option yang ada. Okey. Jadi terima kasih Encik Fauzi dengan nasihat itu tadi, ya, jangan takut kepada bank. Puan Ita, secara ringkasnya Jabatan Insolvensi ni yang juga orang takut. Jangan orang dengar, tapi dengar perkataan tu orang takut. Itulah. Okey, yang penting jangan takut. Bila muflis tu, silalah hadir. At least kita boleh bantu untuk menasihati macam mana cara dia. Jadi kalau kata ada aset pun, tak semua aset tu kita akan cairkan. Kita akan tengok, okey, katalah satu aset tu mungkin kita boleh cairkan, mungkin kita cukup untuk menjelaskan hutang yang ada. Okey. Dan Puan Imalah, silakan dari AKPK sendiri. Okey, dari AKPK macam Cik Fauzi cakap, semua cakap, ya, Puan Ita, kalau anda buntu, kami bantu. Ya. So jadi ini bukan Alung Bukit Beruntung ya. Buntu AKPK bantu. Yes. Kami juga ada mempunyai social synergy, ya. Social synergy ni di mana kami bekerjasama dengan SOKSO, dengan MDEC, dengan Jabatan Tenaga Kerja, sebab ada yang datang tak boleh bayar pinjaman dia sebab dia tak ada income, dia tak ada punca pendapatan. So kami boleh link balik dengan SOKSO, link balik dengan institusi-institusi yang berkenaan, juga yang ada mental stress, ya, sebab kewangan ni menimbulkan stres, kan. So jadi kami juga bekerjasama dengan MIASA dan sebagainya supaya kami boleh salurkan mereka. So kami nak tengok secara holistik. Dan antara itu solusi. Pencegahan dia pula cari pendidikan kewangan. Cuba didik diri dulu sebelum nak beli apa-apa. Tengok dulu, kaji dulu. Mana saya nak belajar. So like lah page AKPK kami dan sebagainya, sebab setiap hari ada je pengetahuan, ada je pendidikan yang kami berikan supaya nak beli rumah. Kami ada pembelajaran dalam talian rumahku di power.akpk.org.my, di mana anda kalau nak beli rumah boleh tahu okey apa yang patut saya lihat dulu sebelum beli. So jadi didik diri dulu, empower yourself, ya, didik diri dulu sebelum membuat apa-apa keputusan kewangan. Dah buntu jangan risau, kami boleh bantu. Okey. Baik Datuk Vida, secara ringkasnya untuk semua yang bersama dengan Datuk Vida yang juga ingin menjadi seorang founder suatu hari nanti, nasihat kewangan daripada Datuk Vida sendiri. Okay, first you kalau nak bisnes tu, you jangan fikir nak buat loan. Buat loan. Usaha dengan kadar kemampuan diri dulu. Buat dalam skala yang kecil. Tapi mesti bergerak dan bertindak segera. Get the result, get the knowledge and berkawan dengan mereka-mereka yang
mendekatilah dengan mereka-mereka yang berjaya. Jadi macam mana nak mendekati mereka yang berjaya? Tak semestinya nak pergi yang besar-besar terus. Tengok orang buka kedai runcit tu maju, pergilah, tengoklah, belajar mungkin belajar bukan secara informal, tapi you dapatkanlah maklumat-maklumat macam tu. You belajar dengan YouTube, you belajar di YouTube, dan you dapatkan sumber-sumber macam tu, you praktikkan. Dan tengok dia punya hasil. Kalau you buat kerja smart, you ada planning, you ada sasaran, you ada target, you ada berapa you nak, you akan mengejar ke benda-benda tu. Dan siapa nak membimbing you sebenarnya adalah diri you sendiri. Letakkan tekad, harapan, dan tengok siapa yang you nak bantu lagi, keluarga you ke, ataupun you nak bagi keluarga kemewahan, cara macam mana. Dan kadang-kadang ni dia antara lelaki dan perempuan ni, perempuan lebih rajin lah. Kalau orang Kelantan kat Tino banyak niaga. Oh, jantan malas sikit. Jantan setengah, tak semua. Yes, bagus. Gitu. Jadi saya tengok orang Tino ni banyak. Tengok tu kalau founder-founder semua Tino lah ke kosmetik kan. Ada juga yang jantan tapi sangat kurang. Sebab mungkin cara nak pendekatan dengan mereka. Tapi apa pun kalau berniaga, orang Tino ke depan. Jadi berbincanglah dengan bini you buatlah apa yang kita buat ni, buatlah. Sebab kalau saya tengok rezeki orang yang ada suami atau cukup pasangan dia, maknanya dia couple, suami isteri tu dia memang niaga lebih maju berbanding dengan orang yang keseorangan. Tetapi kalau saya keseorang ni dia kena lebih lagi lah macam gitu. Tapi alhamdulillah dengan doa, dengan apa benda yang kita dah buat, dengan amalan sedekah ke apa semua, dia ada bantuan-bantuan yang tanpa kita duga hadir di saat kita memerlukan. So sangat-sangat orang kata bersyukur, dan kerana saya diberikan nikmat orang kata di dunia ini, tapi ada saham jugalah di akhirat bila ada anak saya telah dijemput ilahi dalam tragedi itu, yang mana saya hampir putus asa, tapi akhirnya saya bangkit. Dan ada macam ginilah gelombang dalam perniagaan. Tapi insya-Allah kita akan redah semua. Yang penting tekad, aku nak berjaya, anak-anakku semua kena berjaya, keluarga aku, sahabat aku, doa untuk semua. Sahabat aku, mereka terdekat dengan aku, guru aku kena doa. Walaupun kita kata doa ni dia berperasan, kau tak usah kira lah. Janji kita buat dengan penuh keikhlasan, dia datang magic itu. Miracle itu. Dan usaha penting, ikhtiar penting, doa dan tawakal. Tapi smart. Brilliant kena dah. Jangan sombong juga kalau dah kaya tu. Okey, terima kasih Datuk Seri Vida. Itu di antara nasihat-nasihat yang telah pun diberikan. Sekali lagi Datuk Seri Dr. Hajah Vida bersama dengan kita. Kita juga ada Encik Muhammad Fauzi Muridan, Pengarah Eksekutif dan Ketua Negara Perbankan Islam UOB Malaysia. Puan Ita Izwati Ibrahim, Pegawai Insolvensi Kanan Bahagian Kebankrapan Jabatan Insolvensi Malaysia, dan juga Puan Nimala yang bersama dengan kita, Ketua Jabatan Pendidikan Keuangan Isi Rumah AKPK. Mereka telah pun memberikan input dan kita harapkan apa yang kami berikan pada hari ini sedikit sebanyak dapat mengelakkan anda daripada jatuh muflis dan juga hutang-hutang yang bukan-bukan seperti yang kita semua lihat sekarang ini dalam kehidupan kita. Masing-masing ingin berjaya, tapi jangan kita terjebak oleh kerana mengikut mereka-mereka yang konon-kononnya berjaya tapi sebenarnya tidak. Dan kita kena percaya pada kehendak yang kita boleh lakukan, dan jangan percaya 100% kepada media sosial. Sebab ini juga salah satu yang menyumbang kepada kita ni jatuh muflis dan juga bankrupt. Nak sangat pakai kereta besar, nak kereta mewah, rumah besar dan sebagainya sebab kita ikut di media sosial. Okey, kita kena tahu apa yang kita ada. Dan untuk anda nak bagi tahu, jangan lupa kalau ada yang terlepas nak tengok semula perbincangan kita, anda boleh tengok di YouTube kami Cool TV pada 1 April nanti. Dan selain daripada itu juga nantikan webinar yang seterusnya pada 15 hari bulan ini. Anda akan bersama dengan Haiza yang mana akan membawakan topik mengenai anak angkat, hukum mengambil anak angkat lain jantina. Ini sesuatu yang menarik juga untuk dibincangkan. Terima kasih pada tetamu kita, dan untuk anda pastikan terus bersama dengan kami. Jangan lupa untuk jadikan Facebook Cool FM sebagai teman anda, dan yang paling penting dengarkan Cool FM di mana saja anda berada. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri baik-baik, lindungi diri, lindungi semua. Setiap ibu bapa mahukan permata hati yang mampu membahagiakan kehidupan mereka. Dengan pengambilan anak angkat antara solusi yang terbaik buat pasangan suami isteri. Namun kadang-kala proses untuk memiliki anak angkat ini tidak semudah seperti yang diinginkan. Apakah hukum pengambilan anak angkat yang berlainan jantina? Bagaimana pula penerimaan anak angkat dalam sesebuah keluarga? Ikuti kami dalam perbincangan dengan isu hukum pengambilan anak angkat lain jantina dalam webinar Cool pada 15 April 2021 dengan tetamu-tetamu yang hebat. Ustaz Herianto Riza Rokman,
penceramah bebas. Datin Paduka Cik Asmah, Ketua Pegawai Eksekutif Orphan Care Foundation. Klik like dan follow Facebook page Cool FM dan anda berpeluang untuk memenangi wang tunai daripada Cool FM eksklusif di Cool FM.